Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمم بخير. أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita sambung kitab Usul Tauhid ke surat 7. Kita sambung perenggan yang kedua. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. تنبيه, ini suatu penjagaan, yakni suatu peringatan. Bermula makna tauhid pada istilah ahli haqiqah, tajriduz zati al-ilahiyyati ما يتصور في الأفهام ويتخيل في الأوهام. Artinya mensunyi, yakni mensuci akan zat Tuhan daripada barang yang ditasawur. Artinya, arti tasawur, barang yang didapat akan dia pada segala faham, dan barang yang terlintas akan dia pada segala waham, yakni sangkaan, ya. Baik. Pengertian tauhid pada istilah ahli haqiqah. Ahli haqiqah ini ahli yang mengenal Allah Ta'ala dengan pengenalan yang khusus. Ahli yang mengenal Allah, yakni ma'rifah Allah dengan ma'rifah khasah. Ahli yang mengenal Allah Ta'ala dengan pengenalan yang khusus, yakni orang yang mengenal Allah Ta'ala dengan zawq wal wujdan. Dia mengenal Allah Ta'ala dengan Allah Ta'ala buka mata hati dia, sehingga dia merasai kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ni orang yang sebenar-benar kenal Allah. Maka pengertian tauhid pada istilah ahli hakikat ini, ya, jadi orang yang mengenal Allah dengan sebenar-benar kenal. Kita ini mengenal Allah Ta'ala dengan dalil. Kita kenal Allah Ta'ala kenal melalui sifat-sifat Allah Ta'ala yang disertakan dengan dalil, ya. Jadi pengenalan kita akan Allah Ta'ala pengenalan yang umum, ya. Adapun orang-orang yang sampai kepada Allah Ta'ala, maka orang yang macam ni dipanggil orang yang mengenal Allah Ta'ala dengan pengenalan yang khusus, ya. Baik. Orang yang macam ni lah yang Nabi sebut ialah hadis an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu fa illam yakun yarahu fa innahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, ya. Nabi sebut dalam hadis bahawa kamu menyembah akan Allah Ta'ala ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihat Allah.
Ini orang yang kenal Allah Ta'ala dengan pengenalan yang khusus ni. Jadi dia dapat merasai kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Asal tu ya? Fa illam takun tarahu, maka jika kamu tidak melihat Allah Ta'ala, tidak ada perasaan dia merasai kebesaran Allah, fa innahu yaraka, maka sekurang-kurangnya engkau ada perasaan Allah Ta'ala melihat engkau. Ya, sentiasa kita mengintai-ngintai Allah Ta'ala itu melihat kita. Ini iman ahli haqiqah, iman orang yang kenal Allah Ta'ala dengan sebenar-benar kenal. Baik, pada istilah mereka, makna tauhid ini tajriduz zatil ilahiyyati ma yutasawwaru fil afhami. Ya, mensucikan zat Allah Ta'ala, mensucikan zat Tuhan, ya, ma yutasawwaru fil afham, mensucikan zat Tuhan itu daripada gambaran-gambaran yang boleh digambarkan di dalam pemikiran akal manusia. Ya, mensucikan zat Allah Ta'ala daripada sebarang gambaran yang dapat digambarkan di dalam kefahaman akal manusia. Itu makna tauhid. Ya, dan mensucikan Tuhan daripada apa yang terlintas di dalam sangkaan-sangkaan hati manusia. Itu makna tauhid. Jadi tauhid ni makna kita sucikan, yakni kita dalam hati kita sucikan zat Allah Ta'ala daripada sebarang gambaran yang boleh difahami oleh akal kita. Selagi mana akal kita boleh faham, itu bukan Tuhan. Yang kerana akal kita faham ni benda yang ada contoh di alam ini. Akal kita boleh faham satu-satu benda ataupun maklumat sekiranya benda tu ada di alam ini. Kalau benda tu tidak ada di alam ini, akal kita tak mampu untuk memproses dan memahami perkara tu. Dia ada batas dia. Akal ni dia ada batas dia. Begitu juga Allah Ta'ala ini, dia Allah tidak terlintas di dalam hati manusia ini sangkaan-sangkaan tertentu. Allah Ta'ala macam ni ke, macam tu ke, cahaya ke, apa ke, tak ada. Ya? Baik, itu tauhid pada istilah ahli hakikat. Apa maksud pengertian ini? Dia kata bermula murad, yang ini maksud yang demikian itu maksud istilah tauhid ni pada ahli hakikat ni. Apa maksud mensucikan zat Tuhan daripada perkara yang boleh digambarkan oleh akal kita dalam faham, dalam kefahaman akal kita, dan perkara yang terlintas dalam segala sangkaan-sangkaan hati kita. Maksud dia menafi akan menerima bahagi dan tashbih dan mithal dan syarik pada zatnya Ta'ala dan segala sifatnya dan segala perbuatannya. Baik, maksud daripada ta'rif tadi ni, apa maksud yang dia nak? Maksudnya menafikan, menolak akan menerima bahagi
Maknanya menolak zat Tuhan, zat Allah Ta'ala ni boleh dibahagi-bahagikan. Ya. Kerana apa? Kerana benda yang boleh dibahagikan itu benda baharu. Benda yang boleh dibahagikan ni benda baharu. Ya, boleh bagi 2, bagi 3, kan? Bagi sampai tak boleh bahagi dah. Yang kita panggil pada istilah ilmu tauhidnya, kita panggil apa? Kita panggil jirmun. Jirim ini suatu, ya, kita ni semua jirim lah. Kita jirim, mikrofon ni jirim, kitab ni pun jirim. Apa bukti dia? Bukti dia kita mengambil ruang kosong di alam ini. Ya, kita punya zat kita, tubuh kita ni mengambil ruang kosong. Ni kosong, tak ada apa. Ni ruang kosong ni. Ya, penuh dengan angin ni. Jadi kita memenuhi ruang itu mengikut saiz tubuh kita. Ya, mengikut saiz tubuh kita. Itu sifat ataupun kelakuan bagi benda baharu yang Allah Ta'ala cipta. Ya, Allah Ta'ala cipta kita, Allah Ta'ala cipta alam ini, Allah Ta'ala cipta apa yang ada di alam ini. Dia sifat dia mesti dia memenuhi ruang kosong. Cuba cari di alam ini ada tak suatu benda yang tak mengambil ruang? Tak ada. Ya, kita bukan mengaji sains, kita mengaji ilmu tauhid. Ada tak benda ni di alam ini? Kalau kita kenal ciri-ciri yang ada pada kita, selain pada kita, itulah Allah. Kita kenal ciri-ciri yang ada pada kita pada alam ini, bukan kita saja. Ya. Selain pada itu, yang akal kita mempunyai maklumat, pengetahuan hanya terbatas pada apa yang ada di alam ini dan ciri-ciri yang ada di alam ini. Akal kita boleh idrak. Makna idrak ni boleh melihat, akal kita tu boleh, bila terima maklumat, boleh memproses dan memahami. Kalau benda yang tak boleh difahami, benda yang di luar jangkauan akal kita, dia tak boleh proses, dia tak boleh faham. Proses fikir luar jangkauan akal kita, benda yang tak ada di alam ini, yang akal kita tak boleh memahami kerana luar jangkauan pengetahuan kita. Akal tak boleh faham. Akal fikir dengan melalui pengetahuan. Ya. Jadi benda yang ada di alam, ini yang berbentuk bertubuh ni kita panggil jirim. Jirim ni maksud dia sesuatu yang memenuhi ruang kosong. Ya. Apa saja memenuhi ruang kosong dipanggil jirim. Dia benda baharu lah. Manusia, kucing, bewok, handphone. Saya bagi contoh tu, nak bagi tuan-tuan nampak lah. Kitab, meja, ayak, cawan, kereta, motor, tu nama dia jirim. Kan? Bila dia memenuhi ruang, setiap benda yang memenuhi ruang, itu nama dia jirim.
Okey ya? Kau nak tambah lagi contoh. Ya? Kata syair apa dia kata? Yakfi li zakiyin bimithalin wahidin, kata penyair, ya? Wala kama la yakfi li ghabiyin bi alfi mithalin. Ya, dia kata apa? Sudah cukup bagi orang yang bijak, orang yang cerdik, diberikan satu contoh, seperti mana tidak cukup bagi orang yang bodoh diberikan 1000 contoh. Orang suruh contoh pun tak guna, dia tak mau fikir, kan? Tak mau fikir. Cukup satu contoh aja dia faham. Ya. Jadi bila kita tengok setiap benda yang memenuhi ruang dipanggil jirim, maknanya dia terhad, kan? Apa yang boleh kita faham daripada benda ni? Yang pertama, kalau benda yang memenuhi ruang itu dia mempunyai apa? Mempunyai saiz dia, ukuran tubuh badan dia. Ya, manusia dengan gajah. Gajah saiz dia besar, dia ambil ruang lebih besar dari ruang kosong lebih banyak dan lebih besar berbanding dengan manusia. Manusia dia dengan gajah ni, gajah mana besar? Gajah besar lah daripada manusia. Kalau kita tanya yang mana lebih besar, gajah ke manusia? Manusia. Kita tanya yang mana lebih besar, bulan ke matahari? Kan? Bulan ke matahari? Matahari lah, bulan kecil kan. Kita tahu mana? Ya? Kalau kita tanya manusia dengan gajah yang mana lebih besar? Mana lebih besar? Kita tahu besar kecil tu. Tentu fikir lagi. Bagi yang guna akal lagi fikir. Dia kalau kita kurang guna akal, tua-tua esok nyanyuk. Kalau kita latih guna akal, kan, daripada muda sampai ketua guna tak putih kan, otak kita berotot, dia tak kecut, dan kecut nyanyuk. Kan, mau kan, tak mau fikir, ya, fikir nah. Tok guru saya tu dia umur ni 102 tahun. Ya. Anak murid Tok Kenali. Umur tua dah, bongkok mengarang kitab ni. Kan. Hafalan tu lebih kuat daripada kita. Kan. Dia tanya kita balik tu, hak dia suruh kita hafal tu, kita tak boleh jawab. Dia boleh hafal hak lama-lama dia mengaji dulu ni. Umur 2-30 tahun tu, 7-80 tahun dia ingat, dia duk ulang, tak nyanyuk. Tak nyanyuk langsung. Dia lebih segar daripada orang muda ni. Tuan tak mau nyanyuk, sentiasa guna akal fikir. Tak mau aku nak berehat dah, pencen aku nak berehat dah, dah. Tak mau fikir teruk-teruk dah. Lepas tu dia kuih lama, kuih tak ingat. Dia kata ayah tak ingat dah, nak sembang, kan? Kan, saat lagi dia tanya anak siapa, dia tanya kita sendiri anak siapa, anak ayah lah. Kan, masa dia kerja dah lama dah, tak mau fikir dah. Jangan tuan-tuan tak berhenti fikir, nyanyuk lah. Betul lah. Itu salah satu sebab lah. Kan, ada sebab-sebab yang lain, pemakanan doktor cerita ni kan. Tapi fikir ni cara biar patut padan dengan umur kita lah. Dengan umur kita ni patut padan. Tu saya tengok kalau orang yang lepas pencen dia kerja. Lepas pencen dia kerja lagi. Dia buat kerja. Selalunya orang ni orang kerja sendiri lah. Ini saya duk perhati tengok. Dia kerja sendiri, dia bukan kerja berkhidmat, perkhidmatan kerajaan ke sesuatu. Dia kerja sendiri. Orang yang kerja sendiri ni dia tak ada gaji tuan, tak ada pencen. Dia kena kerja sampai mati.
Macam tuan-tuan tak apa dah, pencen duk kan, tak galut dah, pencen dah. Ni. Tapi kalau orang yang kerja sendiri ni, kerja lagi kan. Ada sahabat kan cerita ni, dia ni kerja sendiri, lah duk kerja lagi, buat kerja ni lah, industri yang ni kecil ya. Kerja berat, benda kerja besi, kerja apa, kerja pertukangan. Kawan-kawan dia pencen dia, kawan-kawan dia sakit lutut, tak larat kau nu, tak larat kau ni kan, penyakit nu, betul lagi sat lupa. Dia tu boleh mengeluarkan pelajar lagi dalam bidang dia. Orang main kursus kat dia, umur kat 70 lah, kuat ni. Dia kerja, tapi kerja biar padan dengan dia punya ni lah. Dia tak renyok, dia tak renyok tubuh badan dia. Kerja zaman muda tak apalah, dia buat kerja patut padan dengan tenaga dia. Main tua dia patut padan tenaga dia. Dia kuat daripada kita ni. Dia tak mau pergi buat kerja lain, tak salah. Dah ni dah. Duk biasa duduk dalam ni. Kalau tak mau macam tu, ni guna otak ni, mengaji, fikir. Fikir. Jangan putih fikir. Jalan otak tu fikir. Mengapai apa semua. Jangan kata dia, otak manusia ni dia tak tua seperti tubuh badan manusia. Otak manusia dia tak tua seperti tubuh badan manusia. No? Dia kena jalan. Kalau duduk saja kawan, tak mau nak rehat buat apa? Dunia ni bukan untuk rehat. Ya? Selagi mana kita hidup tu, kerjalah. Bekerja untuk apa? Untuk Allah Ta'ala, buat ibadat. Kan? Untuk tunai tanggungjawab dia. Okey nak? Jadi bila kita tanya hak mana besar, gajah ke manusia? Ya? Kita kata gajah besar daripada manusia, kita tahu mana? Kita tahu mana gajah tu besar daripada manusia? Ya, kerana kita tengok, saya tengok, kalau tengok macam mana otak hang boleh buat keputusan. Macam mana kepala otak hang boleh buat keputusan, gajah tu lebih besar daripada manusia, automatik tu kan? Kataan besar dan kecil tu, perbandingan tu macam mana boleh buat? Tak tahu, dia kata saya faham macam tu. Itulah akal. Ya. Apabila suatu benda tu mengambil ruang banyak, dia besar. Kita nak tahu mana besar, kita kena banding dengan benda lain. Kita tengok gajah, kalau kita tak banding dengan kita tak nampak besar. Tapi bila kita banding dengan kita tanya kawan kita, gajah dengan kita yang mana besar? Hang gila ke? Hang tengok sendiri dia dah. Dia tak payah fikir lah. Orang pada dia tak payah, automatik dia boleh buat keputusan. Kan? Tapi kalau budak-budak, kita akan tanyalah. Dia tengok gajah, tengok kita kan. Dia tengok takut dah. Kita tanya yang mana besar adik dia kata, gajah lebih besar daripada dia. Kan? Mula-mula dia nak fikir. Nampak kan? Bila benda tu mengambil ruang kosong, apa benda yang kita boleh buat kesimpulan? Tiap-tiap benda jirim yang mengambil ruang kosong, apa benda yang kita boleh buat kesimpulan? Macam kita buat perbandingan tadi. Ya. Jirim itu mempunyai saiz dia. Itu ya. Kerana dia ada hak dia. Tekat ni dia ambil ruang. Saya ambil ruang tekat ni ya. Meja ni ambil ruang tekat ni. Kalau tubuh badan saya ambil ruang penuh masjid ni, saya seorang main masjid. Orang lain tak boleh masuk lah. Betul tak? Orang lain tak boleh masuk dah. Kan?
Tuan dengar SOP kita, tuan tahu kan SOP kan? SOP kita sembahyang Jumaat mengikut saiz masjid kan? Betul? Pasal apa dia kata saiz masjid? Pasal masjid ni dia mengambil satu benda yang jirim, yang mengambil ruang kosong. Sembahyang ikut saiz dia dengan ukuran jarak 1 meter depan belakang kiri kanan. Lepas tu saiz besar tu kira berapa orang kan? Okey dah. Kemudian yang kedua, kalau benda tu ada saiz macam ni, tuan beli ikan. Saya bagi ni lah, orang kata apa, nak bagi otak kita ni fikir apa nama soft thinking dia panggil. Senang. No? Dia lah soft thinking, tak mau fikir berat-berat. Terang padang terang kita lah. Ikan besar ni, cara kasar nak makan, tuan-tuan boleh kerak bawah. Boleh kerak bawah tuan besar ni untuk makan. Untuk jangan tanya orang menikah, ya? Untuk makan di rumah, ya? Kita kata agak-agak lah kita lah. Untuk kita nak makan, kita nak kerak. Kalau tak kerak, tak apa, ni cerita nak kerak. Kalau tuan-tuan kata tak payah kerak, ustaz, saya ambil ni, besar ni, ya? Kadang payah juga. Kita kata ya besar ni tak payah kerak sah. Bukan masalah tu, saya nak bagi faham. Mungkin besar ni nak kerak berapa ikan, agak-agak. Kita kata kerak ni lah, apa nama, kerak 6 kan. Dalam dapat 6 kepin kan. Ni ikan ni anggap ini ikan lah. Ikan ni jirim kan. Ya, mengambil ruang kosong kan, memenuhi ruang kosong. Bila kita beli ikan tadi ni, kita boleh potong kan. Makna dia boleh apa tuan? Boleh tak guna otak ni, boleh bahagi. Betul tak? Benda ni boleh bahagi. Bila kata jirim, dia mengambil ruang kosong, dia bersaiz dan boleh bahagi. Okey, ya, boleh dibahagi. Yang ni pun boleh bahagi dan apa saja, ya. Bila kata bersaiz, benda ni dia bersaiz. Yang tadi ini apa orang panggil? Panggil apa? Jirim kan? Kau lupa dah. Jadi kita panggil apa? Jirim. Pasal apa panggil jirim? Dia memenuhi, dalam alam ni dia mesti memenuhi ruang kosong. Tang mana ada ruang kosong dia ambil, ya? Tak faham lah. Okey. Kalau saya tekan macam ni, lagi tekan ni ronyok habis. Saya tekan dah ni, pasal apa tak boleh turun? Ni saya tekan ni, nak saya naik atas meja, nak tekan begini lagi kan. Ni saya tekan ni, pasal apa tak turun? Pasal apa? Ni pasal ada meja Ustaz. Yang tu otak dah mati, tak boleh fikir. Dah, pasal apa tak boleh tekan ni? Tak boleh turun ni. Pasal ni dah ambil ruang dah. Tu otak insya-Allah tak nyanyuk. InsyaAllah tak nyanyuk. Pasal dia dah ambil ruang dah, nak masuknya dah. Tak boleh. No? Dia dah ambil ruang dah di bawah ni. Atas ni, kok mana, kok ni pun boleh. Sini, kiri kanan. Sini tak boleh, tak boleh masuk. Dah ambil ruang kosong dah sini. Tabiat jirim, sifat jirim, dia mengambil ruang kosong. Kan? Baik. Mana dia mempunyai, bila kata dia ada saiz, dia boleh potong lah. Dia ambil ruang kosong kan. Ambil ruang kosong. Bila ambil ruang kosong ni, ruang tu mengikut saiz dia. Kita bertengok macam ni. Okey nah. Kemudian
bila dia mempunyai saiz mengambil ruang kosong tu, kita boleh bahagikan dia ikut. Kalau nak bagi halus lagi pun boleh, sekadar mampu kita. Ada alat di alam ni boleh potong lagi kecil sampai tak boleh potong dah, sampai tak boleh kerak dah. Okey, Kemudian mula tuan-tuan tengok apa dia lagi. Ada ni nak nampak Halim pada ni. Ha? Jangan. Apa lagi bila dah kata ini jirim, mempunyai ruang kosong, dia ada saiz, boleh dibahagikan, ya, dia tak okay, dia mengambil ruang, memenuhi ruang, tak boleh dibahagi. Bila boleh memenuhi ruang, boleh bahagilah, ya. Dia boleh bagi. Ni cara mudah lah. Ada lagi perbahasan yang lebih tinggi lagi. Ada dia memenuhi ruang, tak boleh bagi. Itu cerita lain lah. Ini nak bagi tuan mudah nampak untuk peringkat kita. Boleh bahagi dah, ya. Dia memenuhi ruang dan dia bersaiz, kan. Tuan-tuan duk fikir kan, yang mana lebih besar? Yang ni kan ini? Yang ni lebih besar. Tahu mana? Sebab kita tahu dia bersaiz, dia mengambil ruang banyak, dia lebih besar. Itu benda-benda yang kita tak terfikir hari-hari, kan. Kemudian bila dia bersaiz, apa dia lagi? Bila dia bersaiz, dia mempunyai ukuran yang tertentu. Makna mempunyai, tuan ni panggil apa ni? Ni, ini panggil apa? Dan ni dia punya kotak ni besar ni ya. Dia pi contoh orang jalan ni, jalannya jatuh. Ini apa dia? Ha? Ujung kan? Ha ni? Tepi dia kan? Dia mempunyai, bila bersaiz mempunyai had lah. Bila ada saiz, dia mempunyai had, kan? Mempunyai sempadan. Ni orang panggil sempadan lah, ya? Sempadan. Lepas ni ruang kosong dah. Lepas pada ni ruang kosong dah. Ni pun ruang kosong dah. Ni ruang kosong, ini ruang kosong, kan? Bila benda yang ada saiz, sama ada kecil ke besar, akhirnya dia mesti ada apa? Ada sempadan dia. Tak kira benda empat segi ke benda bulat ke, dia tetap ada ujung dia. Bumi kita bulat, kan. Kemudian lepas pada tu ruang kosong, tak ada apa. Allah dah mengaji sekolah dah dulu, benda-benda dah mengaji di sekolah ni. Ini bila dia bersaiz, dia ada had dia, kan. Dekat ni ruang kosong luas, kan. Baik, bila kata ada had, okey nah. Kalau saya letak benda ni di sini, letak belah ni di sini, jadi duduk kanan ke kiri ya? Duduk kanan ke kiri ya? Ya betul, kan. Bila duduk sini kita bagi kanan. Kalau tanya ni kanan kiri, kanan. Kotak tisu ni duduk tang mana? Belah kanan. Belah tuan-tuan menghadap belah kiri lah. Saya kata duduk belah kanan, kan. Dan bila saya buh belah ni, dia duduk belah kiri saya, belah kanan tuan-tuan, ya. Kalau duduk belah ni atas kita, kan. Kita duduk mana? Dengan kotak tisu ni. Kita duduk bawah, kan. Pasal apa jadi macam tu? Pasal apa jadi macam tu? Tengok ni. Pasal apa jadi macam tu? Pasal kita bersaiz, ada ruang kosong antara kita dengan dia, kan. Maka dia duduk sebelah atas, kita panggil atas. Dia duduk belah sini, kita panggil kanan, kerana dia bersaiz. Betul tak?
Kau tak nampak yang akal. Guna akal. Ya, nampak? Bila benda yang bersih macam ni, dia ada kiri, dia mempunyai, dipanggil jihah, mempunyai arah, atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Benda yang tak boleh arah ni, kalau penuh semua ni di alam ni, bah melepasi alam ni, kita tak tahu lepas alam ni apa dia. Yang tu boleh kita kata tak ada arah, tapi tak tahu lah. Sehingga tidak ada ila ma la nihayata laha, maknanya sampai tidak ada had dan batas. Itu payahlah nak fikir. Kita nak fikir takat benda yang ada batas, kerana otak kita pun terbatas juga nak fikir. Boleh? Baik. Jadi nak menolak bahagi nah. Ni baru satu saya bincang ni. Jadi Allah Ta'ala dia bukan memenuhi ruang. Allah Ta'ala bila tak memenuhi ruang sahaja, semua habis tertolak. Tak boleh bahagi, tak boleh. Allah Ta'ala bila tak memenuhi ruang, ya, tak memenuhi ruang, bukan makna dia penuhkan ruang kosong ni, tak. Bukan itu. Lagi lebih faham macam tu pula. Tak memenuhi. Dia, Allah bukan jirim yang memenuhi ruang kosong. Alam kita ni Allah Ta'ala cipta pun dia ada hak dia juga, kan? Dia tak memenuhi ruang kosong. Jadi bila tak memenuhi ruang kosong, mana Allah Ta'ala tak boleh, dia tidak mempunyai zat, dia tak boleh apa? Tak boleh bagi. Dan tidak bersaiz, dan tidak berpenghujung bertepi itu macam kita. Dan Allah Ta'ala tak duduk di kanan, tak duduk di kiri, tak duduk di atas. Siapa kata Allah Ta'ala duduk di atas? Siapa kata Allah Ta'ala duduk di atas? Kafir. Ya? Allah Ta'ala duduk atas, kita di bawah, makna Allah Ta'ala mempunyai saiz tertentu. Ulah keliru dah. Keliru dah. Dia mula keliru bila habaq. Saya duduk habaq tang ni duduk di atas, dia keliru dah. Ya? Ini akidah yang kita kena belajar. Ini yang dimaksudkan di sini nah. Dia bagi satu sahaja ciri bagi jirim. Ya, menafikan daripada Allah akan zat Allah Ta'ala tu boleh dibahagi. Dan tashbih nah. Nanti kita bincang lagi nah, insya-Allah tuan-tuan. Dia rasa cukup kot sekadar ini dulu. Kita ambil sikit masa nah. Jadi mudah-mudahan perbincangan kita dalam tempoh yang singkat ini dapat memberi kefahaman tuan-tuan tentang pengenalan dan usul bagi akidah kita, ya. Apa yang boleh kita ambil dari kitab ni, insya-Allah. Semoga akidah kita ini bersih daripada akidah al-mujassimah, akidah yang menyerupakan Tuhan dengan makhluk yang ada di alam ini, insya-Allah. Cukup sekadar itu dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.